Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati lagi kasihi Puan Pensyarah iaitu Dr. Lilani binti Ayub. Pada hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan satu tajuk yang dipilih oleh kami iaitu tahap kesedaran masyarakat terhadap isu pemanasan global. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Dania Haikal bin Faizal, Syazana binti Muhammad Yusuf Chua dan Siti Nur Fatihah binti Remli. Isu pemanasan global adalah isu yang sangat mustahak dewasa ini. Menurut Muhammad Hashim 2010, pemanasan global atau pemanasan sejagat ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida CO2, chlorofluorokarbon CFC dan bahan-bahan pencemar yang lain yang menyebabkan peningkatan suhu dunia. Secara mudahnya, pemanasan global ialah pemanasan jangka panjang suhu keseluruhan planet. Saya Syazana binti Muhammad Yusuf Chua akan meneruskan pembentangan ini. Pemanasan global kini berada pada tahap kritikal di mana telah menjadi isu kepada kajian kami. Kami telah mendapati bahawa terdapat beberapa permasalahan kajian yang perlu dianalisiskan iaitu pertama, bagaimanakah tahap pengetahuan masyarakat tentang pemanasan global? Kedua, apakah faktor penyebab pemanasan global? Ketiga, kesan yang berlaku jika pemanasan global terus berlaku? Dan keempat ialah adakah terdapat langkah yang efektif untuk mengatasi pemanasan global ini? Objektif kajian kami ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong berlakunya pemanasan global, mengenal pasti kesan-kesan yang wujud disebabkan oleh pemanasan global dan mengkaji langkah-langkah bagi mengatasi isu pemanasan global. Bagi skop kajian pula, kami telah memfokuskan kepada 30 orang responden. Responden merupakan masyarakat Malaysia yang berumur dari 16 tahun dan ke atas serta memfokuskan kepada isu pemanasan global. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, saya Siti Nur Fatihah binti Ramli akan menerangkan metodologi kajian ini. Dalam kajian ini menggunakan 3 kaedah. Kaedah yang pertama adalah kaedah kepustakaan, di mana pengkaji menggunakan bahan-bahan dalam perpustakaan seperti buku-buku, risalah, artikel, surat khabar, jurnal dan sebagainya. Selain itu, pengkaji turut menggunakan kemudahan internet bagi mencari sumber maklumat terhadap kajian ini dengan lebih mendalam seperti merujuk artikel atau jurnal di internet. Kaedah yang kedua adalah kaedah penelitian. Melalui kaedah ini didapati setengah masyarakat sedar akan masalah tersebut tetapi kurang memberi perhatian dalam menangani impak negatif dalam isu pemanasan global. Kaedah yang ketiga adalah kaedah soalan selidik, di mana soalan dalam bentuk Google Form telah diadakan kepada seramai 30 orang responden dalam pengumpulan data. Berdasarkan soal selidik yang dijalankan, terdapat 30 responden yang terdiri daripada 19 perempuan dan 11 lelaki. Manakala pecahan kaum daripada 30 orang responden ialah 16 Melayu dan kedua-dua kaum Cina dan India masing-masing 7 orang. Sementara pecahan umur pula ialah 14 orang di antara 21 hingga 25 tahun, 9 orang di antara 16 tahun hingga 20 tahun, 6 orang di antara 26 tahun hingga 30 tahun dan seorang lebih daripada 31 tahun. Seterusnya, maklumat tentang pengetahuan responden diklasifikasikan melalui 4 soalan. Pertama sekali, 29 per 30 responden mengatakan bahawa pemanasan global merupakan peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau, manakala 1 per 30 tidak bersetuju. Soalan kedua menunjukkan 23 per 30 responden tidak bersetuju bahawa pemanasan global juga disebut sebagai the greenhouse effect, manakala 7 per 30 responden bersetuju bahawa pemanasan global juga disebut sebagai the greenhouse effect. Soalan ketiga pula menunjukkan 27 per 30 responden tidak bersetuju bahawa oksigen merupakan gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global, manakala 3 per 30 responden bersetuju bahawa oksigen merupakan gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global. Soalan terakhir pula menunjukkan 29 per 30 responden bersetuju bahawa asap kilang mengakibatkan pemanasan global, manakala 1 per 30 responden tidak bersetuju. Berdasarkan keempat-empat soalan yang dikemukakan kepada responden, rumusan yang dapat diambil ialah kebanyakan daripada responden mempunyai pemahaman yang tidak menyeluruh ke atas pemanasan global kerana 76%
tidak bersetuju bahawa greenhouse effect atau kesan rumah hijau dan pemanasan global adalah seiring. Secara khususnya, memang diketahui bahawa kesan rumah hijau dan pemanasan global adalah seiring. Pendapat responden tentang faktor berlakunya pemanasan global. Pertama, hasil daripada kajian ini mendapati bahawa majoriti masyarakat tidak setuju bahawa pembuangan sisa-sisa kimia daripada kilang ke dalam sungai dapat menyebabkan pemanasan global. Hal ini tidak benar kerana bahan kimia boleh menyebabkan kesan negatif terhadap air dan hidupan akuatik. Kebanyakan bahan kimia memberi tindak balas kepada air yang menyebabkan peningkatan haba. Ia menukar ekosistem air, boleh memusnahkan hidupan akuatik, menyebabkan keracunan, memberi kesan kepada fizikal hidupan yang seterusnya memberi kesan negatif kepada pemakan hidupan ini. Sekiranya suhu air bertambah, suhu sekeliling juga akan bertambah. Oleh itu, sudah pasti pembuangan bahan kimia antara punca pemanasan global. Kedua, faktor perkembangan sektor perindustrian. Ramai responden yang setuju bahawa faktor tersebut penyebab berlakunya pemanasan global, iaitu seramai 28 responden. Sektor perindustrian ini telah membebaskan gas rumah hijau seperti nitrogen dioksida dan karbon monoksida. Gas-gas tersebut yang dilepaskan ke permukaan atmosfera boleh memerangkap haba dan memanaskan suhu bumi. Contohnya, kilang papan yang mengeluarkan asap dan habuk yang banyak. Faktor ketiga ialah sikap materialistik. Majoriti responden memilih tidak pasti bahawa faktor tersebut dapat menyebabkan pemanasan global, iaitu sebanyak 56.7%. Hal ini tidak benar kerana antara sikap materialistiklah yang menjadi penyebab pemanasan global, iaitu membeli dan penggunaan alat pendingin hawa yang tidak terkawal dan ketamakan pihak industri perkilangan yang lebih mementingkan keuntungan daripada memikirkan kesan negatif kepada alam sekitar dalam perniagaan. Faktor terakhir ialah peningkatan penggunaan kenderaan bermotor. Sebanyak 96.7% responden memilih setuju dengan faktor ini. Penggunaan kenderaan bermotor menyumbangkan bahan tercemar seperti karbon monoksida ke ruang udara. Jumlah kenderaan yang semakin meningkat di bandar meningkatkan bahan fosil yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar utama bagi menggerakkan enjin kenderaan. Kesannya berlaku pencemaran gas ke udara. Seterusnya, pendapat responden tentang kesan pemanasan global. Pertama, kesan pemanasan global dapat menjejaskan kesihatan. Hasil daripada soal selidik, majoriti responden memilih setuju, iaitu sebanyak 96.7% bahawa kesihatan boleh terjejas akibat daripada pemanasan global. Pembebasan gas karbon dioksida, karbon monoksida dan klorofluorokarbon ke udara telah menyebabkan banyak penyakit yang dialami masyarakat seperti strok haba, kanser kulit, masalah pernafasan kepada manusia seperti asma. Kesan kedua ialah menyebabkan pencairan ais di kutub dan kenaikan paras air laut. Majoriti responden memilih setuju dengan kesan tersebut, iaitu sebanyak 29 responden. Perubahan suhu yang besar telah menyebabkan terjadinya pencairan glasier. Suhu yang panas disebabkan oleh peningkatan pembebasan gas rumah hijau telah menyebabkan berlakunya pencairan bongkar-bongkar ais di kutub utara dan selatan. Pencairan glasier ini sekaligus turut menyebabkan berlakunya peningkatan paras air laut. Kesan ketiga ialah kemusnahan harta benda. Majoriti responden memilih tidak setuju dengan kesan tersebut. Hakikatnya, pemanasan global menyebabkan pencairan ais di kutub. Hal ini menyebabkan banyak berlaku fenomena banjir dan iklim yang tidak menentu. Disebabkan perkara ini, pertambahan kekerapan keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, pertukaran musim, suhu cuaca yang ekstrim yang secara langsung menyebabkan kemusnahan harta benda. Kesan keempat ialah kepupusan hidupan akuatik. Ramai responden yang tidak setuju dengan kesan ini sebanyak 73.4%. Perkara ini tidak benar kerana kehidupan akuatik banyak terganggu disebabkan oleh pemanasan global. Perkara-perkara yang menyebabkan pemanasan global seperti pembuangan sisa kimia ke dalam sungai sama ada boleh mematikan hidupan akuatik ini atau menyebabkan kehidupan ini menyerap toksin ke dalam badan. Hidupan ini kemudiannya dimakan oleh manusia dan menyebabkan masalah kesihatan yang semakin serius. Manakala kenaikan suhu boleh mengubah habitat hidupan laut ini dan mengganggu ekosistem akuatik. Hidupan laut tidak terlalu terganggu sebelum pemanasan global menjadi serius seperti sekarang. Jumlah kehidupan laut semakin berkurangan dan kesan yang dirasai kepada pengguna ialah kenaikan harga yang semakin tinggi untuk makanan laut.
Okay, terima kasih saudari Sazana di atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya saya akan membincangkan langkah untuk mengatasi isu pemanasan global. Yang pertama adalah mengamalkan konsep 3R iaitu reuse, reduce dan recycle. Seramai 96.7% responden bersetuju bahawa dengan mengamalkan konsep 3R ini mampu menangani isu tersebut. Konsep 3R ini dapat dilakukan pada bila-bila masa, di mana sahaja dan oleh sesiapa. Reuse bermaksud menggunakan semula bahan atau material yang masih dapat digunakan untuk benda lain atau sama fungsinya. Masyarakat perlu mempraktikkan amalan ini dengan mudah seperti menggantikan penggunaan tisu dengan kain untuk tujuan mengelak menderma pakaian atau barang-barang yang tidak digunakan. Okey, reduce pula ialah mengurangkan penggunaan barang iaitu tidak menggunakan sesuatu barang hanya sekali guna sahaja. Contohnya mengurangkan penggunaan beg plastik dengan membawa beg sendiri semasa membeli belah. Recycle pula merupakan proses pengolahan semula sampah untuk dijadikan barang baru yang bermanfaat. Amalan ini dapat dipraktikkan di rumah dengan mengasingkan sampah mengikut jenis seperti kertas, kaca dan tin aluminium. Okey, sampah tersebut boleh dihantar untuk pengitaran semula kepada agensi berdaftar dalam proses kita semula. Dengan ini, masalah kekurangan bahan mentah dapat diatasi dan juga dapat mengurangkan pembebasan gas metana daripada proses perebutan yang dapat memperlahankan pemanasan global. Okay, langkah yang kedua ialah menanam pokok dengan lebih banyak. Berdasarkan pengumpulan data, soalan selidik, kesemua responden itu seramai 30 orang bersetuju dengan pernyataan ini. Kegiatan manusia yang menerah ke hutan secara rangkus dan tamak akan menjejaskan ekosistem bumi. Kerakusan manusia terhadap penebangan pokok dan menarah bukit bakau menjadi isu sejak beberapa dekad yang lalu untuk pelbagai tujuan seperti pembinaan jalan raya, perumahan dan lain-lain. Okay, hutan-hutan yang diteban perlulah ditanam semula dengan optimum dan berkesan. Penduduk di kawasan bandar juga boleh melaksanakan pelbagai alternatif bagi meningkatkan amalan penanaman pokok dengan melakukan pertanian bandar seperti bercucuk tanam di halaman rumah sendiri. Okey, seterusnya adalah peranan kerajaan iaitu dengan mengadakan program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok. Penanaman tumbuhan hijau bukan sahaja memberikan suasana persekitaran yang sejuk dan nyaman, malah ia juga berfungsi untuk menstabilkan suhu persekitaran. Penanaman pokok juga bertujuan untuk mengurangkan kesan pemanasan global melalui penyerapan karbon dioksida. Okey, langkah yang seterusnya adalah memberi didikan agama dan moral. Okey, berdasarkan pengumpulan data dari soalan selidik, hanya 17 orang responden bersetuju dengan pernyataan ini. Okey, menurut perspektif agama Islam itu sendiri, Islam melarang dan membenci orang yang membuat kerosakan. Ini selari dengan firman Allah SWT, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Al-Qasas ayat 77. Okey, kehidupan manusia di bumi ini sebenarnya turut dikongsi bersama-sama dengan makhluk lain seperti jin, haiwan dan tumbuhan. Mereka turut sama memiliki hak ke atasnya. Kesemua makhluk ini ditentukan kehidupannya oleh Allah SWT dalam keadaan saling memerlukan antara satu sama lain. Sebarang pencabulan hak ke atas makhluk-makhluk lain yang turut sama mendiami alam ini seperti mencemarkan, merosakkan, membunuh tanpa keperluan dan memusnahkan sumber alam akan membawa kepada ketidakseimbangan alam. Ia akhirnya tetap akan memberi kesan dan menjejaskan kualiti kehidupan manusia sebagai salah satu elemen dalam rantaian kehidupan di alam ini. Oleh itu, Islam menegaskan kepentingan memelihara dan memelihara alam ini ke atas setiap manusia demi memastikan kelestarian hidup di alam ini. Sebarang bentuk pencemaran dan kerosakan ke atasnya dikira sebagai perbuatan dosa dan maksiat. Kesannya, didikan agama dan moral dapat melahirkan masyarakat yang lebih menyayangi dan mencintai alam sekitar itu sendiri. Okey, langkah yang seterusnya adalah meningkatkan kedalaman sungai. Langkah ini adalah khusus bagi mencegah isu banjir atau isu berlakunya limpahan sungai disebabkan penerimaan hujan yang banyak di sesuatu tempat. Oleh itu, langkah ini bukanlah alternatif yang sesuai dalam menangani isu pemanasan global. Okey, kesimpulannya, ketiga-tiga objektif kajian telah dicapai dalam mengenal pasti faktor, kesan dan langkah mengatasi isu pemanasan global. Kajian terhadap isu pemanasan global ini memperlihatkan bahawa masih ramai lagi masyarakat yang kurang cakna akan isu ini, terutamanya dalam mengenal pasti faktor dan kesan terhadap pemanasan global. Hal ini dapat dibuktikan daripada hasil dapatan kajian soalan selidik yang telah diedarkan kepada responden. Oleh itu, diharapkan masyarakat kita untuk lebih bersikap prihatin terhadap perubahan iklim semasa agar bencana iklim dapat kita elakkan serta menjamin kelestarian ekosistem bumi. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.